Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi. Okey, kali ketiga ni. Harap-harap okey. Kita akan bercakap mengenai berpuasa di kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang saya masukkan adalah daripada sekolah tadika sehingga lebih kurang darjah 1, darjah 2, darjah 3 lah ya. Ini umur yang saya akan fokuskan. Dan juga fokus kepada anak-anak yang mungkin mempunyai masalah-masalah kesihatan. Okey. Secara saya tak nak sentuh pasal hukum sama ada perlu ke tidak budak ni berpuasa ataupun bila masa dia patut berpuasa. Cumanya sebagai seorang ibu ayah atau guru-guru, anak-anak sepatutnya kita tak perlu tekan sangat mengenai kenapa perlu ke anak ni berpuasa. Anak-anak ni perlu berpuasa pada kadar dia. Ada anak yang boleh berpuasa seawal umur 6 tahun tanpa ada masalah, bergantung pada mak dia. Tapi ada budak yang tak reti berpuasa ataupun susah berpuasa kan pasal persekitaran dia. Jadi kita sebagai seorang doktor, kita nak anak ni enjoy dalam beribadat. Tahu apa yang dilakukan. Makan dengan cukupnya dan hydrate dengan cukupnya. Hakiki berpuasa tak ada mudarat bagi budak. Maaf ya. Jadi selalunya apa yang kita ingin katakan bahawa berpuasa tidak mendatangkan mudarat bagi kanak-kanak. Tetapi ibu ayah dan guru harus bertanggungjawab dalam memastikan anak-anak ini tidak mengalami masalah yang berkaitan dengan puasa. Lalu dia akan mendatangkan fitnah bagi puasa. Contoh dehydration, contoh hypoglycemia, contoh keletihan yang agak teruk ya. Tak ada penyakit, orang tua je banyak mengada. Nak puasa, masa bulan puasa lah ada sakit gastrik, masa bulan puasa lah ada sakit macam-macam. Budak tak, budak jujur. Okey, orang tua macam-macam. Orang tua gastrik patutnya elok. Saya butuhkan tempat sekejap. Okey, jadi apabila kita bercakap mengenai berpuasa, umur yang apabila kita, yang paling penting anak-anak ini wajib bersahur. Wajib bersahur. Healthy sahur macam breakfast. Tuan-tuan, puan-puan bertanggungjawab menyediakan makanan untuk bersahur. Anak-anak ini wajib dikejut untuk bersahur. Walaupun nampak simple, tapi dia adalah sunnah yang paling utama. Kerana itu, bila dia sunnah paling utama, budak-budak akan mendapat manfaat yang paling utama apabila mereka bersahur dan mendapatkan air yang secukupnya semasa bersahur. Yang kedua, apabila mereka bersahur, kalau anak-anak ni first time berpuasa, macam baru tadika 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, guru bertanggungjawab melihat mereka di sekolah. Jangan selalu tekan sangat berpuasa sampai anak-anak nampak lembik pun suruh mereka bertahan. Tak boleh, itu menzalimi. Kalau katakan mereka first time, macam besok first Ramadan, anak-anak ni bersahur, jadi bila pukul 10, pukul 11 nampak dia dah keletihan, parents kena bagi instruction yang clear kepada cikgu di tadika, ataupun cikgu pun di tadika minta green light untuk terus bagi anak-anak ni minum in case mereka keletihan. Jangan berikan beban pada anak-anak ni. Anak-anak ni sepatutnya dididik dengan kasih sayang, dengan bahawa agama ni tak membebankan. Jadi kalau kita melihat anak-anak ni macam keletihan, lemah, bagi je dia makan macam biasa pukul 10, pukul 11 di sekolah, especially tadika. Kemudiannya, kalau mereka layak, kalau dia orang lepas pukul 10, pukul 11, dan kita boleh sambung kepada berpuasa tu sehingga ke lunch time. Ya, dia kena berperingkat. Jadi the lunch time, kalau anak-anak ni okey, boleh proceed terus, tak ada masalah, boleh teruskan berpuasa sehingga waktu berbuka puasa. Okey, sekarang yang paling penting adalah waktu berbuka puasa. Sepanjang berbuka puasa, anak-anak ni harus dididik dengan makanan yang sihat. Walaupun mak bapak beli macam-macam kuih atas meja, macam-macam air atas meja, air tembikai lychee, fresh orange, air tebu, cincau, apa lagi? Air kathira untuk orang Johor. Jadi anak-anak ini perlu diajar disiplin makan yang sihat. Bermula dengan kurma ataupun sedikit air manis ataupun dan makan terus macam biasa.
Tapi jangan gelojoh, jangan makan banyak, jangan makan sampai perut sakit. Nanti akan menyebabkan saya kena berjalan lah saya rasa. Jadi yang paling penting adalah apabila anak-anak ni berpuasa, kita perlu avoid air gas, air berkarbonat dan juga junk food. Parents jangan sediakan junk food. Banyakkan buah-buahan, sayur-sayuran, air kosong untuk anak-anak, tuan-tuan, puan-puan meneruskan berpuasa. Selain daripada itu, sepanjang malam selepas berpuasa sehingga ke waktu sahur, jika ada more, bagi more, make sure diorang dapat sufficient hydration, sufficient nutrition. Jangan bagi over makan yang merepek. Okey, itu pertama. Bagi anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, contoh diabetes, ada masalah diabetes, masalah buah pinggang, kidney failure ataupun chronic kidney disease ataupun apa-apa penyakit yang memerlukan perubatan, tuan-tuan dan puan-puan mesti mendapatkan advice yang clear daripada doktor. Adakah tidak boleh berpuasa yang bagi anak-anak yang remaja, macam kita ada pasien pesakit-pesakit kita yang besar. Tadi blackout tu Ustaz. Dia boleh meneruskan berpuasa dengan advice. Kalau perlu insulin adjustment, buat insulin adjustment supaya mereka boleh berpuasa. Bagi anak-anak yang asma, boleh meneruskan ubat asma tanpa ada gangguan. Yang penting untuk anak-anak asma, jangan minum air batu atau air gas ataupun air yang sejuk, buah tembikai, buah orange, buah anggur semasa berbuka puasa. Pasal dia boleh asma attack yang teruk. Dan selain daripada itu, sekiranya anak-anak yang mempunyai masalah-masalah yang mungkin ubat-ubatan yang agak kompleks, jadi adakah mereka tidak boleh berpuasa? Mereka boleh dididik dengan puasa, tapi tak perlu tegas, dapatkan advice doktor yang berdekatan. Make sure anak-anak ini juga diberi supper ataupun more sebelum mereka tidur. Selain daripada itu, ada soalan pertama tadi, anak-anak, kanak-kanak bawah 2 tahun boleh tak makan ubat sesama? Tuan Arif, ubat sesama untuk rich government punya side memang tak boleh, pasal di government punya hospital mereka hanya memakai ubat yang mengantuk, yang ni piriton ataupun Actifed. Tapi kalau kita di private, kita boleh bagi dengan cautious ubat sesama, tapi non sedatif, maksudnya ubat sesama yang tidak mengantuk. Selamat mengambil Ramadan juga ya Aziz. Ustaz, selamat Ramadan. Apa pula tak nampak Ustaz yang dulu? Jadi kepada semua sahabat, saya mendoakan semua selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan. Salam kasih sayang, semoga kita dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.